Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum. So basically kita tengah menunggu Puan Azlina. Malam ini kita akan bincang mengenai stres dan juga fertility. Okay, so kita tengah basically nak invite Puan Azlina ya. Untuk join kita tengah tunggu untuk Puan Azlina terima kita punya invitation. Okay, sementara tu macam mana, apa khabar apa ni puan-puan dan tuan-tuan semua, okey ke? So basically kita risau ya, nombor kes COVID masih tetap dalam angka 20,000 ya. So but we hope that banyak lagi vaccination akan dibuat. Semoga kita akan dapat herd immunity ya dalam masa yang terdekat. Okey. Alhamdulillah, TTC dari Mbak Amira masih okey lagi. Alhamdulillah. Amira, apa khabar? Dr. Wan Syahira pun join daripada luar negara ya. Dia dekat saya pun dah lupa. Kat mana Syira? Dia kat mana sekarang? Kat Brussels. Okay, so kita masih menunggu. Okay, Puan Azlina untuk join kita secara live ya dari klinik psikologi. Puan Hajah Azlina Rozi Muhammad Ghaffar adalah konsultan psikologi klinikal ya. So dia ada buat basically perkhidmatan psikologi ya untuk couple-couple ya. Dia juga menawarkan sesi counselling untuk couple-couple melalui journey TTC ni. Okay. So dia juga adalah visiting consultant di Hospital An-Nur. Okay. So siapa yang perlukan nak berjumpa ya, nak buat appointment dengan beliau, bolehlah buat appointment secara dekat Hospital Pakar An-Nur ataupun kat klinik psikologi Azlina. Okay, so jom kita tengok sama ada Puan Azlina, tadi kita dah buat secara testing tadi, was alright. Okay. Puan Azlina, are you okay? Okay, sebentar tu kita cuba tengok sama ada dia dah. So kita dah invite. Please. Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum Puan Azlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah dapat juga tadi pagi petang tadi kan kita buat testing kan. Alhamdulillah. So nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi terima jemputan ni last minute juga ya Puan. So tapi terima kasih. Terima kasih dapat terima jemputan ni lah ya secara kita mengambil kesempatan musim PKP ni untuk buat lebih kepada online ya, untuk menepatilah syarat-syarat. So tanpa buangkan masa lagi, mungkin Puan Azlina boleh perkenalkan diri sedikit untuk penonton kita. Sekejap ya, saya tengah setting ni kejap. Okay, tak apa. So tadi saya ada cerita Puan Azlina menawarkan perkhidmatan sebagai konsultan psikologi klinikal ya. Puan ada klinik psikologi sendiri, klinik psikologi Azlina. Dekat mana tu klinik Puan? Dekat Bukit Mahkota, Bandar Bukit Mahkota. Dekat atas sikit, atas sikit daripada nilai 3 dah. Sempadan nilai 3. Nilai 3, betul. Atas sikit daripada Bangi. And then Puan pun adalah visiting di Hospital An-Nur ya? Betul. Okay. So sebab daripada situlah kita kenal kan. Walaupun tak pernah actually berjumpa tapi kita
Macam tu lah. Bertembung-bertembung je lah beberapa kali kot. Mungkin lah, tahu tak kenal. Tak Kan? borak panjang. Okay, so nak mohon kalau Puan boleh kenalkan diri sedikit. Tadi saya ada buat perkenalan tapi mungkin tak complete ke macam tu. Okay. Okay, auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Terima kasih pada Dr. Salihah yang sudi menjemput saya pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua penonton, pendengar dan pada malam inilah. Okey, sedikit latar belakang saya lah. Saya seorang clinical psychologist. Dah lebih 15 tahun lah berkhidmat dalam bidang ini. Sebelum ni saya pernah bekerja sebagai pensyarah di UKM. Sekarang ni saya buka klinik sendiri iaitu Klinik Psikologi Azlina di Bandar Bukit Mahkota. Boleh tengok dalam Facebook saya ataupun Instagram. Dan ni pun daripada Instagram juga lah ni, Klinik Psikologi Azlina. Dan juga saya merupakan visiting lah, ada juga klinik seminggu sekali macam tu dekat Hospital Pakaan. Jadi clinical psychologist ni kita merawat masalah-masalah berkaitan dengan mental seperti kemurungan, keresahan, anxiety, skizofrenia, bipolar disorder, masalah makan, eating disorder, masalah kanak-kanak seperti autism, spectrum disorder, ADHD, masalah pembelajaran. Kalau ada anak-anak istimewa yang nak dapatkan kad OKU ke, boleh datang jumpa saya, kita buat penilaian, diagnosis dan boleh mendapatkan kad OKU lah, insyaAllah. Untuk dewasa, saya memang ambil semua kes lah, kanak-kanak, remaja, dewasa, warga emas pun ada, sebab kadang-kadang ada juga kes warga emas yang ada depression, anxiety dan sebagainya lah. Jadi termasuk jugalah yang mengalami stres berkaitan dengan masalah-masalah dalam kehidupan, ataupun yang mempunyai postnatal depression, postpartum depression, kemurungan selepas bersalin, ataupun ada jugalah. Sedikit sebanyak lah ya, Dr. Salihah. Okay, banyak tu nak cover macam-macam agaknya boleh bawa balik tu fikir pasal masalah macam mana nak atasi, banyak tu dalam pemikiran. Okey, kita teruskan. So kalau kita bincang mengenai couple yang trying to conceive ni, apakah sebabnya agaknya couple ni dia datang nak buat rawatan, tapi bila datang tu dia dah dah dalam keadaan tertekan. Kenapa agaknya yang buatkan mereka tertekan berbanding dengan couple-couple yang lain? Okey, saya memang buat juga couple therapy, marital therapy. Jadi memang ada couple yang berjumpa dengan saya berkenaan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu ada anak, tak ada anak dan sebagainya ni lah ya. Ini sebenarnya satu perkara yang penting yang kita kena bincangkan, tetapi sangat jarang kan Dr. Salihah dibincangkan perkara ini secara terbuka kan, sebab sebenarnya isu tentang fertility, kesuburan wanita, kesuburan lelaki ni isu yang dia sangat sensitif ya. Dia sangat sensitif dan dia sangat private, dia sangat personal sebenarnya kan. Susah nak cerita kan, dengan orang nak tanya pun kadang susah nak cakap kan, kita tak akan cakap depan-depan lah dengan orang lain. Kalau nak bincang pun walaupun kadang-kadang macam mak tanya, mak mertua tanya kan, walaupun kita tahu kita bertanya dengan ikhlas dan nak cuba memahami kan, tapi kita nak meluahkan, nak cerita pun bukan mudah. Dia tak macam masalah-masalah lain kan, sebab dia bersangkut pada dengan harga diri seseorang. Dengan keupayaan dia, dengan kebolehan dia, dan dalam masyarakat kita pula perkara ini masih lagi dianggap stigma kan, sebab tu dia jarang dibincangkan secara terbuka kan, dan persepsi-persepsi dalam masyarakat kita pula selama ni misalnya pasangan yang ada anak adalah pasangan yang bahagia macam tu, kalau tak ada anak bahagia. Itu persepsi-persepsi yang wujud kan, dan kalau pasangan yang tak ada anak maknanya masyarakat kadang-kadang cenderung menyalahkan wanita lah biasanya kan, sebagai punca kepada tak ada anak. Jadi ini memang menyebabkan stres ya kepada pasangan terutamanya wanita kan. Dan walaupun sedangkan dalam kajian saintifik misalnya kan, perubatan kan, Dr. Salihah bukan wanita sahajalah yang menyumbang kepada ketidaksuburan kan, malah lelaki juga menyumbang kepada ketidaksuburan, tapi sangat kerap berlaku ya, wanita sering dipersalahkan dulu kan, dan lelaki pula kadang-kadang tidak terbuka untuk mendapatkan bantuan dalam perkara ini.
Jadi bila ada masalah ketidaksuburan ataupun sukar dapat anak, biasanya wanita je datang seorang-seorang kadang-kadang kan, dia tak datang dengan suami, cuma hantar je dekat hospital, awak pergilah sendiri kan. Kadang-kadang doktor kata, bang, doktor nak jumpa sekali. Buat apa kan, bukan saya ada masalah kan. Ini sangat kerap sebenarnya berlaku kan. Jadi stigma-stigma yang sebegini, persepsi-persepsi yang tidak membantu serta kaitan dengan harga diri kita, dengan maruah kita, dengan perkara-perkara ni menyebabkan benda ni selalu susah nak dibincangkan secara terbuka. Sedangkan zaman telah berubah lah kata orang tu kan. Zaman dah berubah, dah makin maju dah. Jadi Alhamdulillah dengan adanya itulah Instagram, ada Facebook, kita boleh bincangkan dengan lebih baik lagi secara terbuka tanpa mungkin mendedahkan identiti seseorang lah misalnya kan yang menghadapi masalah sebegini. Jadi itulah sedikit lah kot kalau nak jawab kenapa dia mendatangkan stres kan. Ya betul, sebab dia adalah tabu, kita tak boleh nak cerita secara terbuka, dia tak nampak yang kita tengah sakit. Kalau macam penyakit lain tu kita nampak dia sakit, tapi ni tak, benda yang tak ada tapi sangat pilu, sangat dalam. Kalau pergi balik raya, pergi kenduri kalau dulu-dululah, so ada rasa kekosongan, ada rasa ada yang rasa terpaksa elakkan jamuan ataupun kenduri, balik kampung. Ada yang tak balik raya berapa tahun dah sebab tak tahan nak terima, nak melalui soalan-soalan yang macam tu. Okay. So basically kalau kita tengokkan, dari segi Puan okay? Okay. Dia punya handle tu. Okay. Kalau kita tengokkan stress level mereka, couple yang lalui ni, bagaimana kalau kita nak bandingkan dengan keadaan yang lain, bandingkan stress level yang lain, adakah ianya antara yang tertinggi dan ada tak apa-apa ciri yang spesifik yang khusus kepada couple yang TTC ni? Okay. Bila kita kata stres ni, dia ada dua jenis stres. Satu stres yang berasal daripada luar, extrinsic stress. Satu stres dalaman, intrinsic stress. Maksudnya stres yang daripada luar tu bila orang tanya, bila ada orang bangkitkan isu tu, orang bertanya ke, ataupun bila kita buat pemeriksaan, lepas tu uncertainties yang kita tunggu kan, maknanya bila kita buat pemeriksaan bukan terus dapat keputusan kan doktor kan, maknanya kita tunggu lagi kan, lepas tu kena nak pilih pula apa jenis-jenis dia. Jadi itu stres yang daripada sudut luaran. Tapi stres dalaman ni pun tak kurang pentingnya. Maknanya stres dalaman ni lebih kepada kita punya tanggapan pula tentang perkara ini. Kalau kita memandang perkara ini sebagai negatif, kita dah rasakan diri kita yang bersalah, kita rasa rendah diri, kita rasa tak ada harapan misalnya, sebab kita membandingkan pula diri kita dengan kawan-kawan, kawan-kawan lain dah beranak pinak misalnya, kita masih lagi belum dapat cahaya mata walaupun seorang misalnya. Ataupun bila kita tengok kadang-kadang ada orang dia tengok sejarah keluarga pula, mak dia pun susah nak dapat anak, jadi dia rasa putus asa dah di situ kan, sedangkan tak semestinya kan. Jadi stres yang berpunca daripada dalaman inilah yang lebih sukar sebenarnya nak diatasi, yang nak dibantu. Sebab tu kenapa mereka yang mengalami kalau kita rasa stres tu sebab pemikiran kita sendiri, sebab tanggapan-tanggapan kita sendiri, persepsi kita sendiri, yang ni kita kena datang jumpa kaunseling, jumpa kaunselor ke psikologis untuk membantu kita mengubah kita punya persepsi. Dan stres dalaman ini misalnya disebabkan juga oleh kita punya expectation. Kadang-kadang kita ada expectation yang tinggi kan tentang perkara ini, sedangkan dapat anak tak dapat anak sini sebenarnya urusan Allah, urusan Tuhan juga sebenarnya kan. Walaupun kita berusaha, tetapi usaha manusia dalam hal ni sebenarnya sedikit je. Yang lain tu memang kalau Allah takdirkan, insya-Allah kan. Tapi jika dah berusaha pun kadang-kadang Allah takdirkan sebaliknya kadang-kadang kan. Sebab dalam Quran pun dalam surah Luqman ayat yang ke-34, Allah sebut kat situ, maknanya hanya Allah saja yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim wanita. Ada kandungan ke tak ada ke, apa yang jadi, apa yang berlaku, itu semata-mata dalam ilmu Allah kan. Allah beri kita sedikit saja ilmu dengan kemajuan teknologi moden hari ini untuk membantu manusia kan, tapi selebihnya maknanya adalah urusan Allah kan. Jadi di situ adalah satu perkara yang kita kena betul-betul imani. Kita kena beriman dengan perkara tersebut dan yakin
Tapi pada masa yang sama jangan berputus asa. Sebab rezeki tu memang Allah yang bagi kan. Jadi di sini jika kita ada pandangan yang betul daripada sudut akidah, pandangan yang betul daripada sudut Islam, dan di samping dengan pemikiran-pemikiran yang positif yang membantu kita untuk melihat perkara ini dalam konteks yang lebih luas tentang begitu juga tentang pandangan tentang hubungan suami isteri. Adakah maknanya hubungan suami isteri ni hanya diikat semata-mata oleh kehadiran anak-anak? Tak semestinya kan. Hubungan suami isteri adalah lebih jauh daripada itu kan. Yang mana kita boleh explore possibility yang lain untuk bahagia, untuk bersama-sama walaupun dalam keadaan mungkin ditakdirkan tidak mempunyai anak. Walau bagaimanapun ia tidak seharusnya menjejaskan usaha kita untuk mendapatkan anak. Usaha tetap perlu dijalankan. Walau bagaimanapun kita mestilah meletakkan harapan yang orang kata tu realistik. Yang realistik berdasarkan kepada perbincangan dengan doktor pakar dan sebagainya. Dan pada masa yang sama suami isteri kena berpegang teguhlah dengan ikatan perkahwinan yang sedia ada. Dan kat sini saya cadangkan suami isteri yang mempunyai masalah sedemikian agar berbincang secara telus terbuka tentang isi hati masing-masing tentang perkara ini dan bersikap terbuka mengenainya. Dan jika telah ada pemikiran-pemikiran lain, contohnya macam ataupun desakan-desakan keluarga yang mungkin sedikit sebanyaklah boleh menggugat kesejahteraan hubungan suami isteri, ini perlu dibincangkan dengan lebih lanjut dan dan lebih awal supaya tidak merosakkan hati manusia sebab kita ni masing-masing kita ada perasaan kan jadi kalau adalah misalnya tujuan-tujuan yang begitu kadang-kadang mungkin mak dah mendesak kahwinlah seorang lagi ke contohlah ataupun ceraikan je lah kau tu ataupun kadang-kadang mungkin suami yang bermasalah jadi mak sebelah isteri pula kata kan takkanlah kau ni sampai tua tak ada anak kan ceraikanlah suami kau, minta cerai dengan dia kan kau kahwinan lain dapat anak dan sebagainya jadi benda ni perlu dibincangkan dengan telus antara suami isteri dan cari jalan keluar ataupun buat keputusan yang terbaik untuk dua-dua belah pihak. Sebab memang kadang-kadang ada yang dah rasa tawar hati dan dia rasa kalau nak berpisah lebih baiklah kita berpisah daripada awal daripada kita terus bersama dan kita makan hati dengan sikap keluarga masing-masing kan dan kita tak bermusuh misalnya kan ada juga yang macam tu ada kes-kes yang saya tangani yang begitu, maknanya dia dah daripada awal bersikap terbuka, dia boleh terima hakikat yang mungkin dia tidak sukar untuk mendapatkan zuriat dan mungkin juga ini akan menyebabkan jodoh tak panjang dan sebagainya, jadi dia dah buat persediaan, dia dah bincang masak-masak dan mereka bersetuju berpisah dengan baik. Tapi ada juga yang masih lagi ingin bersama dan sanggup mengharungi kehidupan ini bersama-sama dan boleh menerima apa sahaja yang ditakdirkan. Maknanya suami boleh terima isteri yang sebegitu, isteri pun boleh terima keadaan suami yang sebegitu. Jadi sebab tu benda ni kita kena bincangkan sama-sama. Jangan simpan aja perasaan tak puas hati dan tiba-tiba je suami kahwin lagi senyap-senyap tanpa pengetahuan isteri dan menyebabkan isteri dahlah di dalam keadaan macam tu dalam stres kemudian sedang menjalani fertility pula kan maknanya tengah mengikuti rawatan kan untuk kesuburan kan yang menyebabkan isteri tak boleh stres kan. Kalau dia stres je memang susahlah nak lekat ke dan sebagainya tiba-tiba pula dapat tahu suami kahwin lagi kan jadi kat sini antaranya masalah komunikasi yang tak selesai dengan baiklah. Jadi bincangkan benda ni jangan takut untuk bincang secara terbuka. Dan supaya kita bila kita berbincang dia akan membuka kepada pemikiran-pemikiran yang lain yang mana kita boleh bersedia lebih awal sekiranya lah ditakdirkan. Dan pada masa yang sama juga kalau bila kita dah berbincang secara terbuka dan suami kata tak apalah saya memang terima awak seadanya. Jadi kita dapat rasakan itu ini boleh membantu maknanya isteri tu untuk buat keputusan juga maknanya supaya dia rasa lebih confident, lebih yakin untuk teruskan rawatan dan untuk pertahankan rumah tangga walaupun ibu mertua ke ibu sendiri ke mendesak ke apa dan sebagainya kan jadi bantuan kaunseling tu sangat penting sebenarnya. Betul. So suami isteri kena tanya each other apa yang mereka nak, apa yang mereka harapkan, sejauh mana nak pergi, so kena be open puan So basically just nak beritahu kat couple TTC boleh start
first half ni kita akan bincang-bincang sedikit dalam masa another 20 minutes ke lepas ni kita akan jawab soalan. So kalau ada apa-apa soalan saya akan tujukan kepada Puan Azrina untuk kita cuba jawab yang sebaiknya. Okay. So basically apakah cara yang terbaik untuk menangani stres, macam coping mechanism. Salah satunya tadi be open, know what to expect. Apa yang kita punya pasangan nak, apa yang kita nak, kita pun kena luahkan seikhlasnya, being open. Dan kadang-kadang kita terima apa orang nak tapi kita tak cakap apa yang kita nak. Tapi ada tak cara-cara lain pula yang kita boleh gunakan untuk kita nak menangani stres semasa kita nak mula, nak datang, buat rawatan, tengah rawatan? Ada tak apa-apa cara yang terbaik? Okey. Saya rasa lah kat sini saya susun, memula saya rasa lah yang penting ialah komunikasi. Komunikasi antara suami isteri tu kita dah sebut sedikit tadi, maknanya kena open to each other dan juga menggunakan bahasa-bahasa komunikasi yang positif dan assertive. Jangan guna bahasa komunikasi yang agresif. Kadang-kadang suami isteri ni dia datang jumpa saya, dia kata kami selalu je berbincang Puan, bukan tak cakap. Tapi lepas tu saya tanya, okey macam mana you all bercakap? Jadi kalau percakapan tu penuh dengan tuduhan, penuh dengan penghinaan ataupun mengguna bahasa yang menyakitkan hati, itu adalah komunikasi agresif. Komunikasi agresif ni akan menyebabkan kita sakit hati. Kan? Bila kita sakit hati, memang dia akan menggurus, menyebabkan hubungan tu jadi tak sedap, tak seronok kan. Tak seronok lah kalau setiap hari walaupun bercakap tapi menggunakan bahasa menyindir, bahasa-bahasa yang menyakitkan hati. Jadi dia tidak membantu juga kita punya hubungan. Okey, secara umumnya komunikasi ada 3 jenis lah. Saya dah sebut tadi komunikasi agresif, iaitu kita menggunakan bahasa-bahasa yang buruk ataupun dengan cara yang buruk, misalnya menengking, meninggikan suara, kerap meninggikan suara, dan menggunakan dengan cara yang tidak menghormati orang yang kita berkomunikasi dengannya. Itu komunikasi agresif. Yang kedua ialah komunikasi pasif. Okey, komunikasi pasif ni pula kita tidak menyampaikan hasrat hati kita dengan betul, kita diam aja. Kita banyak mengalah, banyak diam, tak menjawab. Atau kalau menjawab ni maknanya kita kurang ajar. Kadang-kadang orang kata menjawab kan, maknanya kurang ajar. Tidak, sebenarnya kita perlu menyatakan hasrat hati kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita mahukan. Tapi macam mana nak menyatakan? Jadi orang yang pasif biasanya dia lebih bersikap berdiam diri, kononnya nak menjaga hubungan, tak nak keruhkan hubungan, tak nak merosakkan keadaan ke dan sebagainya, nak jaga hati suami, tetapi dia tak jaga hati dia kan. Ataupun suami yang banyak berdiam diri, tak nak mengeruhkan keadaan misalnya sebab nak jaga hati isteri, tapi sedangkan isteri tak faham pun apa yang sebenarnya ada dalam hati suami. Jadi komunikasi agresif dengan pasif ni dua-dua pun tak bagus. Yang kita nak ialah komunikasi assertif. Okey, apa dia komunikasi assertif? Komunikasi assertif lah cara menyampaikan mesej kita ataupun hasrat hati kita dengan cara yang baik dan menghormati orang tersebut. Bila kita hormat dengan dia, kita tak akan gunakan bahasa-bahasa yang buruk. Kita tak gunakan bahasa menyindir ke dan sebagainya, bahasa-bahasa yang menyakitkan hati, dan kita akan gunakan perkataan yang straight to the point, dan jika perlu misalnya kita akan mulakan dengan saya minta maaf ya bang, contohnya saya nak cakap sikit, ataupun saya minta maaf ya yang, abang minta maaf yang, abang nak cakap sikit boleh tak, kan, abang rasa begini, ataupun ayang rasa begini kan, abang cadangkan macam ni, Adinda cadangkan begini. Ini adalah komunikasi assertif. Komunikasi yang agresif tadi dia banyak tuduhan. Awak ni zalim, awak kejam, awak suka sakitkan hati saya, awak tak pernah ingat birthday saya, awak. Jadi penggunaan bahasa awak ataupun you language. Jadi kita kena banyak guna I language, bahasa saya. Bahasa saya ni maknanya kita menyampaikan perasaan kita dengan menggunakan perkataan saya dulu. Saya ke, ayang ke, Ina ke, adik ke, baby ke, sweet ke, apa-apalah. Kan, ada orang panggil suami isteri macam tu kan. Ada dekat satu couple tu dia dipanggil isteri dia baby, isteri dia panggil dia sweet. Kan, tak kisahlah. Jadi gunakan bahasa yang kita selesa dan nyatakan perasaan kita tu tanpa melakukan tuduhan kepada sesiapa. Dia macam ni Dr. Salihah dan juga pendengar-pendengar sekian, bila kita menuduh kan, dia orang yang dituduh tu akan jadi defensif.
Ya, bila dia defensif, dia akan keluarkan semua dia punya perisai-perisai dia. Dia akan bina wall, dia akan bina Ya. dinding sebab sebab tak nak kena baling dengan peluru-peluru tadi kan. Sebab orang yang menuduh ni dia baling peluru sebenarnya. Jadi orang yang dibaling peluru dia kena bina wall. Jadi bila dia defensif, dia bina wall tu, jadi message tu akan jadi pecah kacil lah, tak sampai dan sebagainya. Dan mereka yang diserang biasanya dia akan rasa apa? Kalau kita kena serang kita akan rasa macam mana? Kita rasa tak best lah ataupun rasa sakit lah. Kita akan rasa sakit. Jadi kita tak nak gunakan komunikasi agresif. Kita gunakan komunikasi asertif dengan menggunakan bahasa saya. Misalnya saya cadangkan macam ni yang abang cadangkan, abang rasa, abang harap, abang rasa sedih bila ayang tak nak makan apa yang abang beli. Ataupun ayang rasa sedih bila mak abang cakap macam tu. Jadi kita guna bahasa saya. Bahasa saya adalah bahasa yang baik, yang bagus. Sebab apa? Sebab kita hanya menyatakan perasaan kita. Kita tak menuduh dia pun. Kita tak kata pun awak ni lah, awak macam tu, awak macam ni, awak macam tu kan. Jadi bila kita guna bahasa saya, orang tak boleh marah kita. Sebab memang saya lah yang punya perasaan macam tu. Saya rasa macam tu, saya rasa sedih, saya rasa marah, saya rasa kecil hati awak balik lambat, saya rasa kecil hati awak tak angkat telefon. Saya rasa marah bila awak jerit kat saya. Kan. Jadi orang rasa, oh dia rasa marah rupanya, dia rasa sedih rupanya. Jadi tak jadi nak rasa sakit hati dengan kita sebab kita hanya cakap mewakili diri kita. Apa yang kita rasa. Apa yang kita rasa kan. Dan apabila komunikasi itu berlaku dalam suasana saling menghormati, jadi message akan mudah sampai dan perasaan pun akan dapat disampaikan dengan baik. Jadi kat sini yang pertama tu kena communicate dengan baik. Okey, lepas tu kalau rasa stres nak pergi buat treatment dan sebagainya, buat deep breathing. Ni saya cadangkan tadilah. Kedua, buat deep breathing. Deep breathing ni teknik yang sangat senang. Semua doktor-doktor yang buat MNG semua boleh ajar dan semua nurse-nurse pun tahulah nak ajar macam mana kan. Sebab bila nak bersalin tu dia akan suruh kita tarik nafas kan. Jadi tarik nafas, tahan 3 saat, lepaskan perlahan-lahan. Buat selama 3 minit lebih kurang. Jadi ini membantu kita untuk bertenang. Dan bila kita bertenang, pemikiran kita akan lebih positif dan tak serabut. Bila kita stres sebenarnya, pemikiran kita akan serabut. Bila kita serabut, itu yang kita jadi negatif. Dan kita teringatlah semua yang negatif. Orang ni cakap, orang ni apa kan. Padahal kita tadi dah prepare dah nak positif kan. Tapi bila kita serabut sebenarnya kita jadi stres. Jadi jangan serabut, tenangkan diri. Buat deep breathing dan kita hadapilah maknanya apa saja yang akan berlaku lah apa-apa berita pun kita terima dengan baiklah. Allah. Banyak perkara yang saya belajar malam ni daripada Puan. So bolehlah kita praktiskan. So kita gunakan bahasa diri. Kata saya ayah. Okay. So basically bila couple datang, bila mereka berjumpa dengan Puan sebagai kaunselor klinikal, apa yang mereka expect bila berjumpa bila datang ke klinik Puan? Okey, biasanya bila couple yang datang dengan masalah ni biasanya memang dia nak masalah tu selesai. Tetapi jadi biasanya kita akan bincangkan we work together sebenarnya apa yang dia harapkan dalam sesi counselling tu. Jadi ini apa yang dia nak. Kalau dia nak saya bagi dia supaya boleh mengandung, tak boleh lah kan, bukan kuasa saya lah kan. Jadi kat sini kita explore dulu. Jadi kita explore apa dia punya perasaan tu sebenarnya. Jadi perasaan dia tu sebenarnya dia kadang-kadang bukannya macam perasaan macam masalah orang lain sangat. Maknanya kadang-kadang saya tengok ada juga couple, maknanya bila saya tanya dia, mak mentua okey tak? Mak mentua saya okey. Mak sendiri, mak saya pun okey, bapak saya pun, dia orang tak ada tanya-tanya sangat kan tapi saya lah sendiri. Jadi itu yang saya kata tadi maknanya ada yang datang ni dia sendiri punya expectation. Jadi kat sini dia kena belajar bagaimana menguruskan expectation dia. Kadang-kadang expectation dia tak tinggi sangat tapi emosi dia seorang sangat emotional. Maknanya dia baca orang dapat anak pun dia dah dah terus jadi negatif dan terus depressed beberapa hari kan. Yelah kadang-kadang kita tengok Facebook kawan kita kan, tengok dia main dengan baby dia lah anak dah 2-3 orang kan. Betul. Tapi jadi benda tu pun kadang-kadang boleh mengganggu. Jadi kalau kita memang sensitif dengan perkara ini, jangan tengok Facebook orang lain. Jangan tengok Facebook baby ke apa dan sebagainya, tengok benda lain, bincang benda lain.
Dan saya suka nasihatkan jugalah mereka yang ada masalah dalam hubungan dan sebagainya, supaya kalau kita tak ada anak, kita ada hobi tertentu yang kita suka buat. Jadi kita boleh spend masa kita untuk perkara tersebut. Jadi kita boleh tengok juga benda tersebut. Misalnya bila masa terluang, dah siang mungkin kita penat kerja, balik rumah malam, kita ada masa terluang, kita spend time. Apa yang kita buat? Kalau kita tengok gambar baby apa semua, memang dia akan meruntun hati lah kan. Jadi tengok benda lain. Katalah kita suka gardening. Jadi kita carilah maklumat tentang gardening, apa pokok nak tanam lagi ke apa dan sebagainya. Di samping, of course lah, kalau macam doktor siang tadi kita jumpa doktor kata okey sekarang ada teknik baru, nanti puan balik puan baca teknik ni dekat internet. Cuba cari. Jadi kita bolehlah nak dapatkan maklumat tu. Kan tapi kalau kita rasa kita seorang yang tak ada masalah sangat tengok baby ke apa, then that's fine. Jadi kita kena tahu apa masalah kita sebenarnya. Adakah masalah kita lebih kepada menguruskan emosi kita sendiri, ataupun kita punya masalah lebih kepada expectation kita, ataupun masalah kita ialah sebab cakap-cakap orang. Kan cakap-cakap mak tua, ataupun desakan ibu bapa ke, ataupun komplain-komplain ni, ataupun sebab kawan-kawan kita suka membanding-bandingkan ke, ataupun kita ada toxic environment dekat pejabat, ataupun kita ada toxic environment kat rumah. Jadi kita kena kenal pasti. Kalau dalam ada toxic environment, misalnya orang tu suka cakap pasal ni, bos kita pula suka maki hamun ke misalnya, yang tak berkaitan pun kadang dengan ni, tak adalah ada sindir, tapi dia seorang yang sangat apa orang kata tu toksik lah, suka memaksa misalnya kan, memberikan kita job yang banyak. Sebab kadang-kadang kan Dr. Salihah agak kerap juga kadang-kadang staff kadang-kadang klien saya lah, patient saya kadang-kadang bagi tahu, dia kata mentang-mentang lah saya tak ada anak, orang lain semua ada anak, jadi saya selalu kena dapat job yang banyak. Kan selalu pergi outstation sana, outstation sini dan sebagainya. Dia saya kata saya pun ada benda lain juga kan, saya pun nak balik kampung, ada mak bapak kan. Orang lain boleh bagi alasan, anak sakit lah, nak hantar anak sekolah lah apa, tapi dia tak ada anak, jadi dia tak boleh gunakan alasan tu. Jadi kadang-kadang dia menjadi mangsa di pejabat kan, diberikan tugasan-tugasan, tanggungjawab yang jadi kat sini lah yang kita kena assertive tu tadi. Gunakan bahasa assertive, saya minta maaf bos, saya ada urusan hujung minggu ni dengan suami saya ataupun dengan keluarga saya kan. Jadi kita kena pandai seimbangkan juga di sini antara menerima tanggungjawab yang diberikan dan juga bersikap assertif untuk berkata tidak, to say no kan. Okay to say no. Yes. Sebab ada betul tu Puan, sebab ada juga banyak juga couple kata kenapa sekarang baru datang, dah 12 tahun kahwin, umur wanita dah lewat 30-an, dah awal 40-an, baru nak datang sekarang. Kenapa tak datang awal lagi walaupun sebab dia kata banyak sangat tugasan, sibuk. Bos selalu suruh dia buat kalau ada extra projek ke, kalau kena stay back ke, dia lah yang kena buat sebab orang lain semua ada anak, ada keluarga yang kena. Tapi dia sebab suami dia pun independen, so dia hanya concentrate kerja saja. Sampai sekarang nak cari masa nak buat rawatan tak sempat. So dengan tu masa berlalu macam tu lah. Dia susah juga sebenarnya nak jadi assertive, nak cakap apa yang kita nak, apa yang kita harapkan. Bukan something yang senang orang untuk kita buat. Betul. Itulah dia. So dari segi pihak puan, dari sebagai kaunselor, ramai yang couple rasa bila kita cakap kalau puan nak counselling, ramai yang kata saya tak ada masalah apa-apa. Bukannya dia macam ada stigma kalau kita nak pergi dapatkan, nak jumpa kaunselor, nak bincang, macam seolah-olah dia ada masalah mental, dia depressed ke apa, padahal dia tak. Tapi macam mana kita nak kata yang counselling ni sebenarnya membantu, mempermudahkan journey tu, perjalanan tu tak adalah amat pahit dan pedih sekali nak lalui. So kadang-kadang dengan meluahkan perasaan tu pun adalah sejenis rawatan juga. So macam mana kita nak debunk seolah-olah counselling ni something yang tak baik, something yang kata you ada masalah mental ke yang menyebabkan you kena pergi jumpa kaunselor, macam tu. Okay. Macam ni lah, dalam hidup kita tak tahu banyak benda pun. Bukan semua benda pun yang kita tahu kan. Misalnya kita hanya tahu dalam bidang kita lah. Kalau kita belajar accounting misalnya, kita ada kepakaran, kemahiran dalam bidang tersebut kan. Tapi dalam bidang-bidang pengurusan jiwa ni, kalau kita dah stuck dengan masalah tertentu misalnya, dan kita ingin dapatkan bantuan, kita rasa macam kita kena, kita perlukan bantuan. Cuma kita selalunya menafikan lah sebenarnya kan. Tanyalah kan.
Sebab tu sebenarnya pergi kaunseling ni it should be seen as macam kita pergi jumpa doktor kalau kita ada demam. Kan? Kalau kita demam dulu-dulu sebenarnya orang stigma juga 40-50 tahun dulu kan. Kalau demam je minumlah air Pergi jumpa. kelapa kan tak payahlah pergi jumpa doktor kan jumpa dukun je ke sebab dah biasa kan ni budak ni kena sampuk ke apa kan padahal dia demam panas jadi jumpa dengan dukun bagi air tawar, air penawar minum habis kan tapi sekarang orang dah tak stigma lagi bila demam Betul. cepat-cepat pergi klinik kan dah jumpa doktor kan tak apalah bayar sikit pun sebabnya stigma tu dah berlalu dah tak ada stigma tapi yang tentang masalah ni pula pun masih ada stigma sebab orang selalu beranggapan bahawa dia perlu mampu menyelesaikan semua masalah hidup dia. Dia tak perlu dapatkan bantuan untuk masalah hidup dia. Sedangkan kita ada banyak masalah. Kan misalnya macam saya lah, saya kalau nak beli rumah kan, saya bukan bidang saya dan saya tak faham sangat rumah ni ada macam-macam. Ataupun kalau saya nak berlabur. Jadi saya kena dapatkan pandangan pakar pelaburan supaya pelaburan saya ni tidaklah pelaburan yang scam tu kan. That's why kita tengok kenapa masyarakat kita masih lagi kena scam kan dan bukan sikit-sikit tu puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu kan. Kena scam lah, ambil apa skim Pak Mantelo lah, piramid dan sebagainya kan. Kenapa? Sebab kita tak ada ilmu pelaburan. Kononnya nak melabur, konon nak menyimpan duit tapi tak ada ilmu jadi kena tipu. Jadi samalah juga dalam kehidupan kita memang ada perkara-perkara yang kita masalah yang kita hadapi yang kita masih sukar nak atasi, kita perlu dapatkan pandangan daripada pakar. Jumpa pakar, berbincang dan bila kita berbincang dengan kaunselor ni bukanlah kaunselor ni nak selesaikan masalah ataupun nak buatkan keputusan untuk klien kita tak buat keputusan untuk klien, kita hanya bincangkan masalah tersebut, kita explore masalah tersebut dan kita bincangkan bersama untuk klien tersebut pilih mana satu jalan penyelesaian yang lebih sesuai dengan diri dia kan jadi kalau dia tak dapat nak selesaikan masalah tersebut misalnya at least dia rasa dia akhirnya dia boleh berdamai dengan diri dia sendiri. Yang penting dia boleh berdamai dengan diri sendiri, pilih satu keputusan yang dia nak buat sama ada dia nak apa yang dia nak fight untuk hidup dia misalnya kan adakah dia nak fight untuk berterusan dalam keadaan denial ataupun berterusan dalam keadaan pasif dan dibuli oleh orang lain ke kan dalam keadaan yang rendah diri ke kan, adakah dia nak berterusan berada dalam keadaan begitu yang tidak membahagiakan jadi kita bincang supaya kehidupan kita sejahtera dan bahagia walau apa pun jalan yang kita pilih. InsyaAllah. Okay. So because counselling ni is part of the rawatan juga dan boleh ambil sebelum start rawatan, ketika rawatan ataupun selepas tu So basically not necessarily just selepas rawatan, katakan rawatan tak berjaya baru ambil counselling, tak semestinya. So setengah couple sebelum buat rawatan lagi diorang dah tak buat rawatan sebab stres sangat. Belum buat rawatan lagi dah decide okay I'm not going to go for rawatan, any treatment, I'm done. So tapi tanpa explore apa sebenarnya yang dirisaukan sangat, apa yang stres lagi, apa yang sampai berhenti tak ambil rawatan langsung. Okay. So seterusnya kalau Puan boleh share pengalaman yang Puan pernah jumpa couple yang masih mencuba, couple yang TTC, ada tak apa-apa yang Puan boleh ceritakan sedikit, share, kongsi bersama dengan couple-couple kita hari ini? Okey, memang saya sering menyarankan kepada semualah yang terutamanya pasangan yang mungkin ada masalah dengan isu-isu kesuburan tak ada anak dan sebagainya ni supaya datang dapatkan rawatan fizikal dengan doktor pakar ONG lah dan juga datang jumpa kaunseling juga kan sebab kaunseling ni sebenarnya kita menyediakan mental dia sebenarnya, mentally prepared. Kita sediakan mental dia untuk berhadapan dengan apa sahaja isu-isu yang akan mendatang lepas ni. Antara perkara yang menyebabkan orang stres Dr. Saliha, yang orang stres sangat nak jumpa doktor pun, doktor ONG lah, nak jumpa doktor ONG pun jadi stres sebab dia tak bersedia berhadapan dengan kenyataan. Dan dia takut sangat padahal dia tak tahu lagi pun kenyataan tu macam mana kan. Dia tak tahu pun lagi, dia fikir yang buruk-buruk dah. Dia fikir dan dia dah fikir dah nanti orang akan ejek dia lah, memalukan dia ke apa. Itu yang dia dah tak jadi dah. Kan jadi kita ni sebenarnya banyak sangat preconceived ideas.
Kan yang mana benda ni daripada persekitaran kita jugalah. Mungkin tanggapan-tanggapan yang banyak salah tanggapan sebenarnya kan, sedangkan benda ni dia tak sedahsyat itulah. Kan bukanlah seburuk tu pun kadang-kadang kan ya, tapi tapi orang dah fikir yang macam tu kan. Itu yang kadang-kadang bila nak datang dapat kerawatan tu pun bertangguh-tangguh sebab dia takut sangat dia akan dapat berita buruk, dan dan ini akan menyebabkan mengganggu kehidupan dia dan sebagainya. Sedangkan bila dia tak datang dapat perawatan, lagilah lambat nak dibantu kan. Dan lepas tu umur dah meningkat macam tadilah kahwin dah 12 tahun baru datang. Bila dah umur dah meningkat, mungkin agaknya chances tu agak menurun lah agaknya macam tu kan. Sedangkan masa kita lebih muda, lebih chances tu lebih tinggi lah kata orang kan. Dan lagi satu masalah ni kalau kita peram lama-lama, kita pendam, simpan kan, bila dia meletup kan, dia akan jadi macam gunung berapi. Macam tu lah. Jadi macam-macam isu nanti timbul dari situ kan. Sebab apa? Sebab kita simpan je benda tu bertahun-tahun kan. Jadi kalau kita datang lebih awal, banyak benda tu boleh settle cepat. Dia boleh settle lagi cepat, jadi tak adalah isu-isu tu menggunung. Supaya dia tidaklah bergaduh dalam bilik kaunseling ni, dia saling tuduh-menuduh antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab selama ni dia simpan benda tu. Dia tak luahkan, dia tak communicate dengan baik antara suami isteri ni. Jadi bila datang dah bergaduh, dah meletuslah gunung berapi tersebut. Dan bila dia meletup gunung berapi ni, dia punya efek pada emosi ni dia lagi dalam. Sebab kita akan rasa hancurnya hati. Seolah-olah macam berkecai. Ini selalu saya selalu cakap, dia kata saya sehancur dulu hati saya, rasa berkecai dah. Selama ni saya layan semua kehendak dia apa dan sebagainya, saya tak sangka rupanya dia selama ini menganggap saya ni sekian-sekian apa ni, mandul ke dengan tuduhan-tuduhan dan sebagainya kan. Jadi sebab tu seawal mungkin datanglah dapatkan rawatan walaupun orang kata tu baru setahun, 2 tahun, 3 tahun berkahwin, tak apa datang dapatkan at least datang jumpa doktor untuk memastikan status kita kan, status kesihatan kita, adakah peluang kita nak conceive macam mana kan. Betul. Jadi pada saya itu tak sepatutnya jadi masalah kan. Dan ramai antara kita yang tak kita sebenarnya tak, we are not educated kan tentang perkara ni kan tentang kesihatan reproduksi dan seksual ni kan. Kita masih lagi tak kesedaran tentang kesihatan reproduksi dan seksual ni masih lagi rendah lah dalam kalangan masyarakat kan walaupun dah berkahwin, kadang dah anak ramai pun kadang tak tahu lagi period dia macam mana dan sebagainya kan. Mengandung ke tak mengandung, tak sedar dah mengandung, rupanya dah 5 bulan dah ya Allah kan maknanya memang itulah jadi kalau walaupun baru setahun 2 tahun bersalin, saya rasa couple datang je jumpa dengan doktor untuk pastikan dia punya status tu, kesihatan dia, ada peluang nak conceive dan sebagainya kan. Dan kalau ada masalah, doktor boleh treat lebih awal kan jadi kita kena lebih bersikap terbuka dan dapatkan banyak maklumat tentang perkara ni. Patutnya dengan adanya internet ni, maklumat lagi mudah nak dapat kan jadi dapatkan banyak maklumat. Jangan naif sangatlah kan. Ini tentang kita punya badan kita, sama ada lelaki ataupun perempuan lah, kita punya badan kita sendiri kan, ovari kita, ovum kita, kita punya rahim dan sebagainya. Kena belajar, kena tahu, kena tengok kat situ apa benda dan tengok diri kita macam mana. Dan kalau kita tak pasti, jumpa dengan doktor, bincang. Lelaki pun sama, kesihatan lelaki, jumpa dengan doktor pakar untuk bincang. Ya, betul tu Puan, sebab saya ada teringat juga ada couple ni, dia datang, isteri dia masuk dulu. Lepas tu 5-10 minit tu baru suami dia masuk. Bila suami dia masuk, bukan nak salahkan suami tak. Tapi suami tu dia tak tengok pun doktor, dia tak tengok pun isteri dia tengok tempat lain. Dia tengok kalis tempat lain, maksudnya dia tengok dekat dinding. So bila kita cerita tu, isteri dia dah nampak dah muka isteri dia nak nangis So macam like kita dah rasa dia punya ketegangan dia tu. Dari segi kita punya pandangan lah, daripada tu kita tak tahu apa yang mereka lalui sebagai couple. So mungkinlah dah ada lah perselisihan faham sebelum datang. So ada yang nak datang tu jumpa tu makan masa 5 hingga berapa banyak kali dah ulang-alik tapi tak masuk-masuk dalam pagar tu. Dah buat appointment banyak kali, cancel tak turn up, telefon tak angkat. Lepas tu buat balik appointment tapi tak datang. So nak datang kat klinik pun belum buat apa-apa lagi dah ada tegang tu. Dari Puan
dari segi daripada pandangan doktor ataupun pandangan kaunselor, macam mana kita nak approach couple-couple yang dalam keadaan yang dah stres, yang dah tegang, tak tahu apa-apa lagi. Mungkin everything is okay, mungkin prognosis dia bagus, tapi belum apa-apa lagi dah tegang. So apa yang boleh kita bantu kat mereka untuk maybe kurangkan ketegangan ni, cuba try to see apa yang sometimes the first appointment tu tak buat apa-apa pun, tak buat scan, tak buat apa-apa, hanya cerita sahaja. Mereka just nak tahu je macam tu. Apa pendapat Puan? Macam mana kita nak approach dengan couple macam ni? Ini yang ni yang saya sebut tadi lah, maknanya ilmu lah ya. Sebenarnya ilmu ni cahaya. Maknanya ilmu ni lah menyuluh kita punya pandangan kita tentang hidup, pandangan kita tentang sesuatu perkara, sesuatu isu tu. Jadi bila kita tak ada ilmu, itu yang kita banyak sangkaan-sangkaan. Ya, jadi couple yang dah tegang, dah stres dan sebagainya, padahal tak buat lagi check up dan sebagainya sebab dia dah penuh dengan sangkaan-sangkaan tadi. Dia banyak sangat impulsive ideas kan, dia banyak sangat sangkaan-sangkaan dan dia dah takut dah dengan sangkaan-sangkaan dia tadi tu kan, dia dah rasa anxious. Dia dah ada anxiety dah sebenarnya kan dengan sangkaan-sangkaan macam tu. Sedangkan belum buat ujian lagi dan sebagainya kan, dan tak tahu pun kadang-kadang okey je, cuma belum ada rezeki. Ataupun kadang-kadang teknik tak betul ke ataupun dan sebagainya lah, banyak kan dia punya tu kan. Jadi kat sini saya cadangkan supaya kita banyakkan educate lah, banyakkan maklumat tentang ilmu kesihatan reproduksi dan juga ni kepada pasangan-pasangan yang baru berkahwin ke ataupun ialah kena banyakkan dalam bentuk pamphlet ke, dalam bentuk perkongsian lagi. Macam Dr. Salihah buat ni sangat bagus sebenarnya kan. Tapi kita pun tak tahulah yang datang ni semua perempuan je ke ataupun ada lelaki sekali kan. Sebab sebab saya saya dapatilah ya. Memang kebanyakan lelaki mengaitkan perkara ni dengan dia punya masculinity lah sebagai dia punya kelelakian. Jadi kan bila dia datang, kalau dia terpaksa berjumpa doktor untuk menceritakan tentang ketidakmampuan dia mendapatkan anak, ini sebenarnya satu yang orang kata sangat mengaibkan. Kan sebab tu kenapa dia jadi sangat tegang, sangat stres kan. Kita tengok dia punya body language pun dah tahu dah kan. Sebab dia mengaibkan. Dia nak duduk tu pun dah teragak-ragak. Macam nak masuk tu. Macam kita pun rasa macam Encik okey. Macam like nak tanya pun kenapa tegang sangat. I mean like tu pun kadang-kadang nak tanya the first question pun kita kena fikir dulu. Macam mana nak cakap ni? Nak tunjuk yang relax. Okay, kita start daripada awal. Kita boleh chat perlahan. Mungkin tak ada apa. So, sebelum tu pun kita dah nampak dah diorang tegang. So, itulah dia situasi dekat klinik kesuburan. Sometimes dua-dua couple cool, tak ada masalah. It's okay, boleh cakap terus terang. Tapi sometimes terlampau, mereka anggap ni terlampau personal, terlampau macam Puan cakap tadi, ni adalah kelakian diorang punya mahkota dia kan, so pride dia. So susah nak buka kepada orang yang baru jumpa hari ni nak cerita semuanya. So itulah antara, so sometimes appointment tu lebih kepada berbincang, bercakap, tak buat apa-apa pemeriksaan dulu, nak break the ice. Lepas tu bila dah bersedia baru datang balik. Okay, so kita ada beberapa soalan. Daripada TTC Diary by Mira. Saya pernah doktor sharekan journey TTC dan ada someone cakap beria buat itu ini tapi hasil tak ada juga. So dia basically dia share dia punya perjalanan dia supaya antara salah satu cara untuk dia nak share, bagi tahu kawan-kawan rapat dia ataupun dan juga untuk meluahkan perasaan dia ketika lalui rawatan fertility ni. Dan ada orang cakap beria buat itu ini tapi hasil tak ada juga. So lepas tu dia kata saya down selama seminggu dan saya dah delete dah semua akaun journey dia. Saya sampai lah saya buka akaun khas sebab tak nak stress. Sampai saya jadi down nak teruskan journey ni. Saya sangat saya negatif je. So dia sometimes dia dapat backlash lah bila dia cerita pula. Pernah jumpa kes-kes macam ni. Memang ada yang dia kata saya dah 4 kali buat rawatan tapi masih lagi belum berhasil kan. Jadi saya dah penat dah dia kata. Saya dah tak nak, dah penat, dah malas dah dia kata kan. Dah rasa putus asa lah sebenarnya kan. Jadi di sini kita explore apa sebenarnya suami isteri ni mahukan. Kalau isteri dah penat dan suami pun dah penat tak nak mencuba dan mereka dah redha, dan tak apa kan. Tapi mungkin suami masih nak mencuba lagi.
Kan jadi di sini mungkin kita cadangkan supaya ada tempoh bertenang dulu kan ada window period lah kat situ kan bagi isteri bertenang, relax dulu ke bawa pergi melancong ke berjalan. Cuma sekarang ni PKP tak boleh lah nak Tak melancong boleh. kan Ah, tapi maknanya buat sesuatu yang boleh Hobi. apa ni mengalihkan pemikiran dia dan tumpuan dia ke tempat lain. Jangan fikir tentang rawatan tersebut kan so kalau kita pergi melancong ke pergi tempat lain, kita fokus pada benda lain kan. Jadi itu tujuan dia lah. Tapi kalau tak boleh nak melancong, nak keluar rumah, dan kita buat sesuatu yang boleh mengalihkan tumpuan kita. Itu yang saya cadangkan tadi, buat aktiviti. Misalnya kita belajar main instrumen muzik ke, belajar main gitar ke contohnya kan. Walaupun mungkin kita taklah suka sangat, tapi do something else to take off your mind untuk sementara. Kita bukan lari daripada masalah, tetapi kita merehatkan sebenarnya tumpuan kita, fokus kita, pemikiran kita pada perkara lain yang menyeronokkan dan menenangkan. Apa-apa sajalah kalau yang menenangkan tu pada kita ialah kita bersukan. Ada orang dia suka bersukan, dia suka aktif bersenam ke misalnya, ataupun kita nak join yoga ke, ataupun kita nak join apa-apa online ke, ataupun macam tadilah nak belajar new language ke, ada orang nak belajar tanam pokok dalam rumah ke ataupun apa Hidroponik. sajalah yang dalam rumah ke, apa dia? Tanam pokok hidroponik sekarang ni orang sibuk. So sebab semua kat rumah kan dekat. Ataupun ada orang suka baking jadi dia kata bila saya pun dia masak dia baking kan jadi tapi dia kata suami saya pun dah tak larat dah makan saya punya kek kan. Jadi sekarang ni dia kata sebab dia suka sangat baking dan dia boleh tidur lambat pun untuk buat baking, untuk buat hiasan. Jadi sekarang ni dia kata dia jual kek-kek dia tu kan jual suka-suka lah kan pada jiran-jiran je, kata jual pun murah-murah je dia kata kan. Jadi at least dia ada satu hobi yang dia suka buat dan benda ni boleh memberikan ketenangan pada dia kan jadi apa tadi itulah jadi ini antara perkara yang kita boleh cadangkan bincangkan pada yang ada masalah sebegini jadi dia kena explore lah yang ini boleh dilakukan dengan bantuan kaunselor. Explore apa yang you nak sebenarnya kalau you masih nak teruskan okey bila agaknya kan kalau dah tak nak teruskan ataupun nak temporary ataupun mungkin dia boleh tukar fikiran semula kemudian bila dia dah tenang dah lepas tahun mungkin dia nak try balik ke terpulang lah pada pasangan masing-masing kan ataupun ada pasangan yang ada juga saya pernah dapat kes pasangan yang memang dah penat, dah tak nak jumpa lagi dan nak berpisah. Ada juga kan tapi mereka bersetuju sama-sama untuk berpisah dengan baik sedangkan tak ada tekanan pun daripada family maknanya family serahkan keputusan tu kepada pasangan tersebut pada couple tersebut keputusan, tapi dia dah buat keputusan macam tu dan mereka redha untuk pergi their own pathways lah dia pergi jalan dia ambil path dia dah tersendirilah lepas tu kan jadi kalau maknanya kalau berpisah pun berpisah dengan baik lah masih lagi kawan misalnya ataupun tidaklah berpisah dengan bergaduh ke dan sebagainya suami masih bagi nafkah lepas perceraian dan isteri pun menerima seadanya lah ikut kemampuan suami tersebut kan jadi itu antara perkara-perkara yang kes yang kita pernah hadapi lah macam saya kata tadi kaunselor kita tak buat keputusan untuk klien yang buat keputusan adalah klien sendiri kita hanya memudah cara membantu dia mengenal pasti apa sebenarnya dia nak dan membantu dia untuk menguruskan emosi dia dan tekanan-tekanan yang dihadapi agar tidak memudaratkan diri dia InsyaAllah. So seterusnya daripada Puan Cahaya Indah, salam alaik. Macam mana nak buat appointment Puan? Nak jumpa Puan? Boleh call klinik saya lah 019 3354 977. 019-3354-977. Saya boleh tulis lah kod nanti kat sini Boleh like saya punya Facebook ataupun Instagram Psikologi Azlina. Boleh klik Psikologi Azlina so kat situ boleh buat appointment. So dan seterusnya Puan NSWHD kadang-kadang rasa macam isteri je yang bersungguh-sungguh, suami relax je. Macam mana pula tu? Tu biasa juga kadang-kadang orang lelaki ni mungkin dia tak tunjuk. Kadang-kadang kalau dia tunjuk nanti isteri pun stres juga. Sebenarnya suami pun nak juga mungkin cara dia tunjuk emosi dia macam mana dia react tu nampak macam isteri saja yang terhegi-hegi orang kata macam tu lah. Okay, dia sebenarnya macam ni dan masyarakat kita sebenarnya mempamerkan emosi ni adalah sesuatu yang tak biasa kita buat.
Dan orang lelaki pula telah diasuh dalam masyarakat kita ni, masyarakat Melayu dan banyak masyarakat pun kat dunia ni. Maknanya orang lelaki telah diasuh, socialization, bahawa mempamerkan emosi ni adalah menunjukkan kelemahan. That's why dia nampak relax. Sebenarnya di dalam tu pun serabut juga. Dia pun sebenarnya dia pun sebenarnya bersalah. Dia pun tak tahu dan dia pun rasa macam nak bincang tapi dia tak tahu macam mana nak approach benda ni. Kan Betul. dan dia dan kadang-kadang ramai juga yang beranggapan bahawa itu bukan masalah dia, isteri je ada masalah. Ini pun kerap juga kadang-kadang bila kita minta suami datang sekali, dia kata, kenapa saya kena datang? Bukan saya ada masalah, isteri saya je. Dia je yang nak sangat ada anak ni, saya tak kisah pun. Padahal sebenarnya dia kisah kan. Jadi memang sukar sebenarnya jika perkara ini tidak ditangani dengan baik lah. Jadi di sini saya cakapkan isteri-isteri yang ada masalah segini agar ada maksudnya ada suami yang macam ni ya, agar kena sikit-sikit lah ya, sikit-sikit ni buka topik tu ya dan tengok mood suami ya, sampailah ke satu tahap yang kita rasa suami dah bersedia untuk berbincang dan bercakap lah. Kalau kita rasa kita bercakap secara verbal ni suami tak suka, cuba tulis. Tapi tulis dengan bahasa yang baik jugalah. Ya, maknanya jangan tulis dengan menuduh suami misalnya kan. Kenapa bila saya nak cakap je topik dengan awak mengelak? Kenapa awak asyik cari tak nak cakap dengan saya? Janganlah guna bahasa yang macam tu kan. Cuma nyatakan je perasaan kita. Dan tulis tu panjang sikit lah. Misalnya macam tulis email lah. Kalau nak tulis WhatsApp pun boleh juga. Tapi panjang sikit lah. Misalnya kepada suami yang dikasihi ke, yang dirundui ke dan sebagainya kan ya. Maafkan adik ke abang ke ayang ke ataupun saya nak cakap sikit lah tentang perasaan saya rasa sunyi ke, misalnya saya rasa ada sedikit kekurangan dalam perkahwinan kita kan dan kadang-kadang bila saya nak cakap benda ni dengan abang macam mengelak kan boleh tak saya tahu apa sebenarnya abang rasakan boleh tak abang kongsikan perasaan abang dengan saya kan, boleh tak kita bincangkan benda ni dengan baik-baik ke misalnya saya ada banyak perkara-perkara yang saya nak bincangkan, boleh tak abang luangkan masa untuk kita sama-sama bincangkan perkara-perkara dalam perkahwinan kita kan. Sebab kebanyakan suami sebenarnya dia tak tahu macam mana nak approach subjek ni dan dia takut sebenarnya dia dipersalahkan kan sebab wanita pula terkenal dengan banyak cakap kan kita selalu banyak cakap dan kadang-kadang kita tak tapis apa kita cakap dan kadang-kadang kita percakapan kita tu seolah-olah macam menyalahkan suami menyebabkan suami sebenarnya takut nak berhadapan dengan isteri dia. Sebenarnya isteri ni saya nak bagi tahu ramai lelaki sebenarnya takut dengan awak. Takut dengan isteri sebenarnya. Bukan dia takut apa, dia takut sebab dia tak tahu apa nak cakap. Dia tak pandai nak berhujah macam wanita. Wanita banyak benda nak cakap kan. Dan kita pandai berhujah sebab apa? Kita ingat semua cerita. Daripada first day kahwin, daripada first day dating, semua kita ingat. Kita ingat raut wajah dia masa kita cakap macam tu macam ni dan kita boleh cerita balik kat dia. Sedangkan dia tak ingat benda tu. Kan? Dia tak ingat masa dia dating dia pakai baju apa semua dia tak ingat. Masa dia kahwin semua dia tak ingat. Jadi sebab tu lelaki selalu kaku dan keliru dia nak cakap dengan isteri. Jadi benda ni memang memerlukan masa dan kesabaran jugalah untuk ajak dan jangan salahkan suami, jangan tuduh dia, jangan marah dia. Dia sebenarnya pun kelam kabut. Dia sebenarnya pun tak tahu banyak benda dan juga nak teknik-teknik yang ni lah jadi banyakkan explore bersabar kena ada create lah momen-momen yang baik tu antara suami isteri dan elakkan daripada menggunakan bahasa-bahasa yang buruk dan tidak dan sebagainya lah. Macam saya kata tadi, gunakan komunikasi assertif. Kalau nak belajar lebih lanjut boleh search je kan kat internet ni banyak sebenarnya bahan-bahan. Jadi search komunikasi assertif ataupun assertive communication bagaimana nak gunakan assertive communication agar hasrat hati kita tu dapat disampaikan dengan baik. InsyaAllah. Okay Puan. Soalan akhir malam ni. Okay, so kita ada dalam 2 minit lagi. Basically daripada Puan Nur Azlina Roslan ya. Dia kata, Dok macam mana nak avoid overthinking? Selalu bila nak datang treatment, belum dapat result lagi dah fikir yang teruk-teruk dan negatif dah. Jadi takut setiap kali nak jumpa appointment, nak jumpa doktor tu dia rasa macam something bad akan diberitahu ada bad news ataupun negatif. So macam mana nak atasi ni? Okey, memang kita tak dapat elakkan kadang-kadang lah. Memang kita akan diselubungi dengan banyak pertanyaan-pertanyaan kan. Antara caranya nak avoid daripada overthinking ni ataupun ialah dapatkan sebanyak mungkin maklumat tentang satu perkara. Maknanya sebelum itu doktor, kita baca dulu. Baca, cari dekat internet.
apakah treatment yang bersesuaian, macam mana ke apa dan sebagainya. Jadi bila kita jumpa doktor pun kita ada banyak benda nak tanya, kita boleh tanya dan bincang dengan dia terus kan. Itu yang pertama lah. Dan macam saya kata tadi, ilmu ini dia menyulung. Jadi kena dapatkan ilmu, kena cari ilmu, kena baca, banyak bukan membaca. Yang kedua ialah senaraikan kita punya negative thoughts tu tadi, yang kita overthinking ni, macam mana kalau doktor kata macam ni kan. Jadi tulis. Tulis dan lepas tu tulislah, misalnya tantah aku ni mandul kot, tantah aku ni macam ni, nombor 2, nombor 3, nombor 4, tulis semua tu. Lepas tu kita jawab balik pertanyaan tersebut kan. Jadi misalnya nombor 1, tantah aku ni mandul. Okey, adakah kita dah tahu ataupun belum? Adakah doktor dah sahkan? Belum lagi kan. Doktor tu cakap apa pun lagi kan. Jadi maknanya benda tu masih lagi sangkaan. Jadi sangkaan ni sebenarnya, saya nak ceritalah dengan perempuan tuan-tuan ni, kita sebenarnya banyak sangkaan negatif ni kan, sedangkan Islam sebenarnya melarang kita daripada prejudis, melarang kita daripada menyangka yang buruk kan, tentang diri kita sendiri, ataupun menyangka yang buruk dengan Allah. Maknanya jangan sangka buruk dengan Allah. Seorang-orangnya, kenapa Allah jadikan aku macam ni, kenapa Allah uji aku macam ni. Jangan sangka buruk dengan Allah. Okey, apa yang Allah jadikan tu semua baik untuk kita. Semua tu ada hikmahnya. Jadi jangan sangka buruk dengan Allah dan jangan sangka buruk dengan diri sendiri. Sebab Allah dah sebut dalam surah At-Tin, maknanya kami akan jadikan kamu dengan sebaik-baik kejadian. Jadi kejadian kita apa pun, macam mana pun adalah baik. Sama ada macam ni pun baik, macam tu pun baik, banyak pun baik, sikit pun baik, tak ada pun baik, ada pun baik, insya-Allah. Semua tu baik. Jadi bila kita bermula dengan pemikiran yang bukan pemikiran positif, kat sini ialah bersangka baik. Husnuzon. Bila kita bermula dengan sangkaan yang baik, insya-Allah pemikiran yang seterusnya akan jadi baik. Jadi kita kena belajar untuk sentiasa sangka baik dengan semua benda. Sebab dia macam ni, pemikiran yang penuh dengan suuzon ni, penuh dengan sangka buruk ni, dia membebankan kita tau. Bila dia membebankan kita, dia jadi stres. Itu yang kita jadi stres. Sebab kenapa kita stres? Sebab kita membebankan pemikiran kita dengan berfikir yang buruk. Yang kita tak tahu, yang kita tak sure pun lagi. Tapi kita dah fikir kan, sehingga kita terbeban. Lepas tu kita stres, lepas tu kita cancel appointment. Tak jadi jumpa Dr. Salihah. Tu yang dah buat appointment banyak kali pun tak jadi datang kan. Sebab apa? Kita bebankan pemikiran kita dengan perkara yang kita tak tahu pun. Jadi jangan bebankan diri kita dengan benda yang kita tak tahu. Jangan sangka buruk, sangka baik. Sangka baik dengan Allah, sangka baik dengan diri sendiri, sangka baik dengan doktor, dengan sesiapa pun. Dan serahkan urusan tu kepada Allah. Buka fikiran kita, jumpa je doktor dulu, dapatkan maklumat, informasi, knowledge yang baru dan sebagainya. Banyakkan membaca. Lepas tu barulah kita buat keputusan apa yang tindakan ataupun pegangan yang kita nak pegang. Kalau katalah akhirnya doktor bagi tahu kita memanglah tak mampu, tak ada dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kita dah bermula dengan husnuzon. Bila kita bermula dengan husnuzon, insya-Allah dengan sangkaan yang baik, yang lain tu semua akan jadi baik. Kita akan mudah menerima walau apapun berita yang dihadapkan kepada kita, insya-Allah. Jadi banyak husnuzon, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Puan Azrina. Saya rasa saya banyak belajar juga. InsyaAllah itu pun untuk saya juga, bersangka baik. So basically kita nak akhir sesi kita. Mungkin Puan Azrina boleh bagi satu atau dua kata-kata pengakhir, and then insyaAllah kita ada masa dan di masa akan datang kita boleh buat lagi sesi ni sebab saya rasa amat penting, amat membantu. Okey. Dia macam ni lah saya selalu cakap dengan pasien saya juga maknanya apa yang kita hadapi sekarang ini sebenarnya sementara. Sebenarnya semua kat dunia ni semua sementara. Hidup kita pun sementara, mati pun sementara juga. Macam lagu tu kan, hidup sementara kan, mati pun sementara. Yang kekal cuma akhirat. Jadi perasaan kita yang tak tentu arah ni pun sementara je. Kebahagiaan yang kita rasa pun sementara je. Dan kalau kita rasakan kesedihan dan kesakitan pun sementara, dia akan berakhir insya-Allah. Kalau kita rasa stres sangat dengan PKP, dengan COVID, pandemik dan sebagainya, itu pun sementara. Okay? Jadi insya-Allah semuanya sementara dan semuanya insya-Allah selagi mana kita husnuzon, dia akan berakhir dengan baik. Dan kita bila dia berakhir dengan bila kita ada satu pemikiran bahawa semuanya akan jadi baik dan berakhir dengan baik, maka dia akan memudahkan kita untuk meneruskan hidup kita. Macam saya sebut tadi lah, pemikiran-pemikiran yang negatif, yang buruk sangka ni, dia akan membebankan diri kita. Bila kita terbeban, itu yang kita stres dan kita rasa tak sanggup nak teruskan. Tak sanggup nak teruskan perawatan, tak sanggup nak teruskan hidup, tak sanggup nak bertemu dengan orang, tak sanggup nak menghadapi kenyataan. Jadi nak menghadapi kenyataan, nak teruskan kehidupan,
kena mulakan dengan husnuzon dulu ya, sangkaan yang baik. Mudah-mudahan insya-Allah semua akan jadi baik. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey, insyaAllah. Terima kasih Puan Azrina. So, terima kasih pada puan-puan dan tuan-tuan yang sudi meluangkan masa. InsyaAllah kita akhir sesi kita ni dengan ucapan selamat malam. Assalamualaikum. Dan kalau sekiranya ada apa-apa soalan boleh DM saya, boleh DM Puan Azrina juga ya. Dan insyaAllah kita akan buat lagi sesi begini dari masa ke semasa untuk membantu couple-couple kita. Semoga perkongsian kita malam ni ya mendapat manfaat. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum puan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas jemputan. Okey, Assalamualaikum.